wal Mi'raj adalah sebuah kisah besar yang terbahagi kepada 3 fasa: sebelum, semasa dan selepas. Maka pada kesempatan malam ini, sebagai permulaan cetusan kisah Isra wal Mi'raj, saya ingin berkongsi dengan hadirin hadirat satu peristiwa yang berlaku semasa Nabi di Isra Mi'rajkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, jangkalah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Yang dihormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Sayyidina Ali Bukit Sekilau, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Berada di dalam bulan Rajab, maka salah satu perkara yang sering dibahaskan adalah tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Para ulama berselisih pendapat tentang bila ianya berlaku. Tidak ada ketetapan. Imam At-Tabari mempertahankan bahawa Isra Mi'raj berlaku sejurus Nabi dilantik menjadi Nabi. Imam An-Nawawi berpandangan bahawa Isra Mi'raj berlaku 5 tahun selepas pelantikan Nabi sebagai Nabi. Begitu juga pandangan daripada Imam Al-Qurtubi. Cuma bagi kita di negara ini berpegang kepada pandangan yang lebih ramai, bagaimana disebut oleh Al-Mansufuri, iaitu Nabi Isra Mi'raj berlaku pada 27 Rejab, tahun yang ke-10 kenabian. Bukan saja tarikh ataupun harinya, bahkan bulan berlakunya peristiwa ini juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ada lebih daripada 10 pendapat. Ada yang mengatakan dia berlaku bukan pada bulan Rajab, tapi bulan Ramadan. Ada yang kata berlaku pada Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan begitulah seterusnya. Berlepas diri kita daripada membahas perkara yang sangat akademik ini, kerana apa yang pasti Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah ini dalam Al-Quran. Peristiwa Isra direkodkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, dan peristiwa Mi'raj direkodkan dalam surah An-Najmi ayat 13 hingga 18. Dan daripada sudut hadis juga, 16 orang sahabat Nabi telah meriwayatkan kisah Isra wal Mi'raj. Antaranya Anas bin Malik, Abu Zar, Ibn Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Huzaifah, dan ramai lagi. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini, no doubt about it, tidak ada keraguan bahawa ianya berlaku. Cuma bila, itu masih diperbahaskan. Cuma bagi kita aliran ahli sunnah wal jamaah, kita percaya bahawa Nabi naik ke langit adalah dengan ruh dan juga jasad. Maka andai kata tuan-tuan ada mendengar orang ceramah dalam YouTube di Masjid Surau mengatakan Nabi Mi'raj dengan ruh sahaja, maka ini adalah pandangan dalam aliran Mu'tazilah. Isra wal Mi'raj adalah sebuah kisah besar yang terbahagi kepada 3 fasa: sebelum, semasa dan selepas. Maka pada kesempatan malam ini, sebagai permulaan cetusan kisah Isra wal Mi'raj, saya ingin berkongsi dengan hadirin hadirat satu peristiwa yang berlaku semasa Nabi di Isra Mi'rajkan.
Yang mana seperti kita semua maklum, dalam perjalanan Isra, baginda Nabi telah dipertemukan dengan beberapa orang Nabi. Dalam Sahih Bukhari hadis ke 3598 disebutkan secara terperinci nabi-nabi yang baginda Nabi kita temui. Haddatsana Hudbah bin Khalid, haddatsana Hammam bin Yahya, haddatsana Qatadah an Anas bin Malik. Hadis ini telah diceritakan kepada kami daripada Hudbah bin Khalid, diceritakan daripada Hammam bin Yahya, cerita kepada kami daripada Qatadah dapat kisah daripada Anas. Jadi dia ada chain of narratornya. Maka kata Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bercerita tentang perjalanan Isra baginda. Panjang hadisnya, satu muka surat. Yang cuma kita garis bawahkan adalah thumma sa'ida bi ila as-sama'i tsalitsah fastaftaha. Nabi naik dari satu langit, naik lagi satu langit, naik lagi satu langit. Langit mana yang pertama, langit kedua, langit tiga. Jadi saya malam ni cerita langit tiga saja. Langit 1, 2, 4, 5, 6, 7, penceramah lain boleh sambung. Jadi limitasi kajian kita malam ni sampai langit ketiga je. Qila man hadha. Masa Nabi sampai langit ketiga, kena tahan dengan sekatan jalan raya lah, di langit. Malaikat yang buat Roblox ni tanya, man hadha? Siapa ni? Oh, Jibril. Saya, Jibril. Qila, wa man ma'ak? Maaf Tuhan, Tuhan bawa siapa tu? Jawab Jibril, Muhammad. Ini Muhammad. Qila, faqad ursila ilaih. Oh, Muhammad dah diutuskan? Maka jawab Jibril, na'am, ya, dah official lah dia jadi Nabi. Qila, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fatutiha. Maka malaikat yang jaga SJR ni tadi, lantas dia mengatakan, selamat datang kepada Tuhan. Dan ini adalah sebaik-baik kedatangan orang yang datang. Jadi dia pun dibenarkan untuk masuk naik ke langit yang ketiga. Falamma khalastu idza Yusuf qala hadha Yusufu fasallim alaihi fasallimtu alaihi. Sampai di langit ketiga kata Nabi, aku bertemu dengan seorang lelaki. Maka ketika itu Jibril telah kata, ya Rasulullah, inilah Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf. Salam dengan dia. Pergi salam. Salam dia. Fasallamtu alaihi. Aku pun salamlah dengan Nabi Yusuf. Faradda thumma qala marhaba bil akhi salih wan nabiy salih. Nabi Yusuf bila diperkenalkan, inilah Nabi Muhammad kenalkan, inilah Nabi Yusuf. Maka kata Nabi Yusuf, selamat datang saudaraku yang soleh, dan juga Tuhan adalah Nabi yang soleh. Waktu Nabi naik langit keempat, 5, 6, 7. Kita lah. Begitu juga hadis yang lain daripada Imam Muslim, redaksi yang hampir sama. Nabi berkongsi dia bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Haddatsana Syaiban bin Farrukha, haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana Thabitun Banani an Anas bin Malik. Dalam Sahih Muslim hadis 234 telah bercerita Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada dia Hammad bin Salamah, telah cerita kepada dia Thabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, Nabi bercerita dia naik dari satu tangga ke satu tangga, summa araja bi ila sama'i tsalitsah, sampai di tangga ketiga. Sama seperti kejadian tadi, ditanya oleh malaikat di sekatan jalan raya, ini siapa? Sebutkan ini Muhammad. Oh, apa khabar, selamat datang. Maka dibukakan pintu, fa futiha lana. Bila dibukakan langit yang ketiga, fa idza ana bi Yusufu idza huwa qad utiya syatral hasan. Nabi sebut ketika aku diperkenalkan dengan satu orang laki-laki, yang Jibril sebut ini adalah Yusuf, Nabi Yusuf. Kata Nabi, idza huwa qad utiya syatral hasan. Aku melihat inilah orang yang paling cantik sekali. Syatral hasan. Dia memiliki separuh kecantikan manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, farahaba wa da'a li bi khair. Dan Nabi Yusuf pun menyambut aku, menyapa aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Ingin saya bawakan perbahasan malam ini. Kenapa
Nabi SAW dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Why? What is the because? Inilah rahsia yang sangat besar. Pertama, Nabi bila diperkenalkan Nabi Yusuf, Nabi begitu excited sekali. Sebab Nabi Yusuf ini seperti yang dia dengar cerita tentang keindahannya memang benar. Iza huwa u'tiya syatrul hasan ataupun syatrul husni dalam riwayat lain. Dia memiliki kecantikan separuh daripada manusia. Waktu dulu ada syair orang tua-tua menidokan anak. 11 bintang matahari sepakat, sang rembulan bersujud kepadanya. Rupa nan elok bagaikan malaikat, amatlah indah berseri wajahnya. Dia kalau ikutkan dia kena bentuk gurindam, kena didendangkan. Tak kerti lah saya nak mendendangkan, nak menidokan anak. Jadi Nabi sebut separuh kecantikan manusia ada pada Nabi Yusuf. Mana tuan-tuan kumpul semua orang lelaki paling handsome dalam dunia, siapa? Kumpul semua. Katalah orang Kuantan payah cari orang handsome, kita cari orang luar lah. Tom Cruise, Johnny Depp, Brad Pitt, George Clooney, Kuantan. Ya, lama mikir baru dapat, susah. Ryan Gosling, Nicholas Saputra, Takeshi Kaneshiro, artis apa? Arun Aziz, Sheikh Muzaffar Syukur, Penik Chandran, siapa lagi? Oh lah. Campur semua, separuh handsome mereka tu duduk pada Nabi kita. Itulah handsomenya Nabi Yusuf AS. Tapi ada para ulama, para pecinta Nabi SAW, mereka ulas lain pula. Dia kata, kena faham. Nabi ni bila sahabat tanya, ya Rasul, Nabi Yusuf ni handsome. Nabi kita menjawab, qad u'tiya syatrul hasan. Dia memiliki separuh kecantikan. Apa maknanya? Nabi nak mengabarkan, ya, Yusuf tu handsome, tapi dia memiliki separuh kecantikan aku. Dia nak kata begitu. Kawan handsome lagi. Memang betul Nabi kita handsome, kita kenalah sokong Nabi kita. Nabi kita handsome lagi. Jadi ada ulama muhibbin ni dia kata, ada Nabi nak mengatakan Nabi Yusuf tu handsome, tapi separuh handsome kawan dia duduk kat dia. Gitu, kawan handsome lagi. Hadirin hadirat, mengapakah Nabi kita dipertemukan dengan Yusuf? Perlu kita ingat, Nabi kita sebelum di Isra' Mi'rajkan, Nabi telah melalui satu fasa penderitaan yang begitu teruk sekali. Dihina, dipulaukan, dipukul, ditipu dan bagai-bagai lagi. Maka salah satu daripada objektif diadakan Isra' wal Mi'raj adalah untuk regenerate balik semangat Nabi. Jadi Nabi ni dia dah down, dia dah ketika balik daripada Taif dia down, dia dah tak tahu kan, dia memunajat kepada Allah, mana aku nak bawa Islam ni ya Allah, dia menangis. Jadi Allah bawakan Nabi ni berjalan, berjumpa dengan senior dia, dan Allah aturkan banyaklah Nabi bertemu dengan Nabi itu, Nabi ni, dan semua Nabi yang Nabi kita dipertemukan itu signifikan, sangat ada kait mengait, bukan Tuhan aturkan saja-saja. Tujuan kamu dipertemukan supaya ambil semangat daripada mereka. Sebab dalam kehidupan kita berkerjaya pun ada masa kita down. Kita down. Tuan-tuan yang bekerja, nyawan awam ke, bukan gaji bukan boleh main cocok, main transfer ikut bank, zaman kena pergi beratur, kena tarik cetok kan, zaman telefon pakai telegram dan sebagainya lagi. Maka kita akan jadi semangat balik. Dan itu yang diaturkan kepada Nabi kita. Sebab itu sebagai contoh, kenapa Nabi dipertemukan dengan Nabi Musa AS. Jumpa Nabi Musa bukan sebab faktor nak diskaun semayang saja. Jangan ingat, oh dia betulan jumpa dengan Nabi Musa sebab Nabi Musa nak suruh minta diskaun. Semayang 50 tinggal 5. Tak. Nabi dipertemukan dengan Nabi Musa supaya Nabi tengok depan mata. Ini orang penuh kena kecam dengan masyarakat. Lebih teruk daripada engkau kena. Tapi bagaimana dia berhadapan dengan kehidupan? Semangat balik Nabi. Nabi Musa penuh kena teruk tekanan, tuan-tuan. Teringat saya satu kisah. Nabi SAW. Kita tahu Nabi ni Al-Amin. Orang yang diakui seorang yang amanah. Tapi dalam keadaan semua orang iktiraf Nabi sebagai seorang yang amanah, pernah sekali Nabi dituduh
makan duit. Penuh. Sahabat tuduh Nabi kong kali kong. Bayangkan. Daripada kecil dia tak pernah tipu orang. Bila sampai satu peringkat orang ngabar dia makan duit. Iaitu Nabi pernah dituduh tidak adil semasa pembahagian harta Hunain. Yang mana perang ini berlaku selepas daripada Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Yang masa itu adalah sejarahnya kenapa berlaku peperangan Hunain ini. Jadi puak-puak musyrikin yang berada di persekitaran Mekah, mereka dah tinggalkan Mekah, dah takut tengok orang Madinah datang. Jadi dia bergabung dengan puak Hawazin dengan Saqif, bentuk satu kekuatan. Dia tak boleh terima hakikat orang Islam berjaya tawan semula Mekah. Jadi kedua-dua kumpulan ni dia bergabung, dia merancang nak serang balik umat Islam di Mekah dan mereka berkumpul di satu tempat bernama Autas. Autas ni dekat dengan lembah Hunain. Mereka bawa semua kelengkapan perang. Dia bawa semua. Dia bawa kelengkapan perang termasuklah harta sekali. Kalau zaman sekarang ni dia pergi perang tu bawa sekali dengan berabur, piring astro, decoder, bawa semua. Macam pergi melancong semua bawa. Naik karavan, seolah begitu. Dan pasukan musuh diketuai oleh Malik bin Auf. Dia lembah Hunain ni terletak antara Mekah dengan Taif. Tapi dia lebih dekat dengan Taif lagi. Peperangan berlaku pada 6 Syawal tahun 8 Hijrah. Samaan tahun 630 Masih. Jumlah orang Islam masa itu 12,000 orang. Yang mana 10,000 adalah jumlah sedia ada yang datang daripada Madinah. Dan 2,000 orang lagi adalah jumlah yang baru peluk Islam di Mekah ketika itu. Jadi pasukan musuh ketika itu sekitar 20,000 orang. Jadi orang Islam bila jumlah cecah 12,000, dia orang jadi overconfident. Ini masalah umat Islam. Bila dia ramai, dia rasa dia kuat. Dia pun overconfident. Sebab sebelumnya mereka hanya ada 10,000 kekuatan daripada Madinah. Sekarang dah tambah jadi 12,000. Dia rasa dia kuat. Dan ini Allah tegur dalam Quran. Qad nasarakumullahu fi mawatini kathira wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratkum falam tughni ankum syai'a. Allah Ta'ala menyebut, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan perang dan juga medan Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan pedah pun kepada kamu walau sikit habuk. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Allah Ta'ala sebut mu sombong, ujian sikit kepada mereka. Surah Taubah ayat 25. Tapi Alhamdulillah pasukan Islam menang. 70 musuh-musuh telah terbunuh, 6,000 orang ditawan. Dan rampasan ketika itu adalah rampasan terbanyak dalam sejarah peperangan Islam. Rampasan perang saja 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakil perak. Timbangan satu wakil bersamaan 213 gram. Disebabkan harta rampasan perang luar biasa banyak. Bayangkan tuan-tuan, 40,000 kambing, 24,000 unta. Bukan 2,000, bukan 4,000, 24,000. Jadi bila dah harta tu banyak nak dibahagikan. Dan memang perangai orang Melayu, orang Islam ni, bila kaya, kelahi. Time susah dia tak kelahi. Time masjid duit tak banyak, dia diam je. Time masjid dia tengok duit macam banyak, mula dia petikan. Ni contoh. Dia mau kelahi. Dia tak boleh tengok orang tu banyak sikit. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ar-rajul, nama dia kata ada seorang dia bercakap, dia berani. Wallahi inna hadhihi al-qismata ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah. Kata lelaki ni, demi Allah, pembahagian yang dibuat ini tidak adil sama sekali. Yang buat pembahagian ini ni bukan bagi nak mencari redha Allah, ni nak menyenangkan kawan dia. Macam ayat orang sekarang, kalau tak dapat ambil kutuk. Bantuan banjir tak sampai ke dia, dapat dia kutuk. Cuba dia dapat senyap.
Cerita ketakpuasan hati ni sampai kepada Nabi. Bila orang dah start kata Nabi makan duit, buat gabuk dia bagi lebih, orang Mekah, kawan-kawan rapat, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali semua portion besar-besar, kita orang kecil-kecil ni sikit. Fataghayyar wajhuhu hatta kana kasirfi. Berubah muka Nabi macam jadi merah padam, merah kemerah-merah. Lantas Nabi pun bersabda dalam nada marah, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu rahimallahu Musa qad udhiya bi aksara min hadza fasabara." Kalau seorang nabi itu dah dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang dalam dunia ini yang you boleh expect dia boleh beri keadilan, boleh berikan keadilan? Kalau seorang nabi pun you sudah ada keraguan dia ni seorang yang tak makan duit, siapa lagi you boleh harapkan kejujuran? Kemudian Nabi sebut nama Nabi Musa. Nabi petik nama Nabi Musa. Rahimallahu Musa. Allah sayang dan rahmat kepada Nabi Musa. Tatkala mana Nabi Musa telah disakiti dengan cara yang lebih teruk daripada ini, tetapi Nabi Musa sabar. Dan Nabi diam, Nabi tenang balik. Sahabat heran, kenapa Nabi petik Nabi Musa? Sebab semasa Isra' wal Mi'raj, Allah tunjukkan Nabi ni Nabi Musa. Mu berkenalan dengan dia. Nabi Musa ini, dia punya tahap dimalukan oleh umatnya lebih pada apa yang Nabi rasai. Apa perkara yang telah menyakiti Nabi Musa sampai Nabi buatkan tu sebagai contoh? Ada satu kisah yang Nabi pernah bercerita kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Kanat Banu Israel yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila sawati ba'din." Nabi pernah cerita, puak-puak Bani Israel zaman dulu, dia budaya dia mandi telanjang. Mandi ramai-ramai. Dia panggil public bathing. Mandi beramai-ramai. Semua boleh belaka, tak berseluar, tak berapa. Dan bagi mereka benda tu biasa. Tak ada apa yang nak dimalukan. Mana serupa, mana apa pelik, bukan ada modified, benda serupa itu je lah. Jadi apa yang nak dimalukan bagi mereka. Dan yaghtasiluna uratan, mereka mandi dalam keadaan bertelanjang, yang zuru ba'dhum ila sawati ba'd, dan masing-masing melihat aurat masing-masing. Dia memang amamat amah ini dalam bahasa Arab ataupun public bathing ini satu benda daripada dulu lagi ada. Zaman-zaman sebelum Masihi lagi. Hatta Jepun sampai sekarang dia panggil sento. Sento ni tempat mandi public memang tidak dibenarkan untuk berpakaian. Orang kalau istilah di UK dia panggil birthday suit, dia panggil pakaian birthday. Kita lahir-lahir kan tak baju. Jadi kalau kita tanya apa dress code untuk masuk sini, birthday suit. Balik je lah. Di sini masuk semua telanjang belaka. Dia nudist club ada setengah orang. Ni saya tak pergi orang cerita, macam tahu je ustaz, orang cerita. Orang cerita. Jadi zaman Bani Israel semua orang mandi telanjang, kata Nabi. Wa kana Musa alaihissalam yaghtasilu wahdahu. Tapi Nabi Musa sebab dia Nabi, dia tak mandi begitu. Dia mandi bersendirian. Dia tutup. Dia kan Nabi. Takkan nak serupa orang lain. Disebabkan Nabi Musa ni, kata Nabi, dia mandi bersendirian, faqalu, maka mereka buat gosip. Wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'na illa annahu adaru. Dia orang geng-geng pakcik-makcik bawah ni apa mandi dengan kita? Apa sebab? Cuba teka. Apa faham? Illa annahu adar. Kenapa pula dia segan? Saya rasa annahu adaru. Kemaluan dia pelik. Saya rasa kemaluan dia cacat. Sampai begitu orang boleh bincang pada seorang Nabi tentang kemaluan dia. Bayangkan tuan-tuan, apa perasaan kita. Orang bukan nak tengok ketokohan kita, kita punya karisma, kepimpinan. Orang bincang pasal kemaluan kita. Apa perasaan pengurusi masjid? Orang bincang ramai-ramai punai dia. Apa perasaan imam besar? Orang bincang punai imam besar. Orang tak nak dengar ilmu, orang tak nak dengar percakapan,
Orang duk mikir, kanulah kamu cacat dia, gini, dia bahas sama dia. Kalau kita tuan-tuan, ustaz-ustaz, orang netizen bincang kemaluan kita, tutup akaun Facebook, tutup tak daya kita, karisma kita hilang. Tapi Nabi Musa, dia boleh sabar. Nabi kita baru dituduh makan duit. Apa yang aibnya? Bukan benda dalam surah. Nabi Musa, orang gosip, bincang benda rupa kemaluan dia. Tapi Nabi Musa sabar. Walhal Nabi Musa ni panah barat. Nabi Musa ni tuan-tuan antara Nabi yang panah barat. Dalam Quran ada diceritakan dia pernah masuk ke sebuah kota Memphis. Dia dapati dalam kota itu ada dua orang tengah bergaduh bertumbuk. Seorang tu Bani Israel, seorang lagi orang kaum Firaun, musuh dia, keturunan Firaun. Geng-geng ni bertumbuk. Jadi puak Bani Israel bila nampak musuh datang, dia minta tolong. Tolong bang, tolong. Musa tengok, ini geng tu. Jadi dia pergi dekat apa yang dia lakukan. Allah rekodkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-15. Fawakazahu Musa faqata alaih. Nabi Musa tumbuk muka orang tu tadi, mati. Punya gagah Nabi Musa, dia hire penumbuk sulung ni gagah Nabi Musa. Bila orang tu mati, tengok dah tak sedar, qala hadza min amali syaitan, dia panik. Dia kata ini bukan salah saya. Ni setan ganggu ni, setan ganggu ni. Orang penonton semua dah tak tahu, Firaun datang, aku tak tahu, innahu aduwwun mudhillun mubin, bukan saya, ini setan punya kerja. Kita tahu Nabi Musa terpaksa lari, akhirnya jumpa, banyaklah respon history ya. Tapi Nabi Musa, walaupun dia kalau ditumbuknya geng-geng pandai ngumpat apa semua, boleh je. Tapi dia punya sabar luar biasa. Sehingga Nabi kita bercerita, fadhahaba marratan yaghtasilu fawada'a thawbahu ala hajar fafarra al-hajar bi thawbihi. Satu hari dalam keadaan dia dihina di mana-mana, orang gelak tengok muka dia, dia sabar. Dia teruskan aktiviti seperti biasa. Satu hari dia nak pergi mandi. Pergi ke sebelah batang sungai, dia pun mandi, letakkan pakaian dia semua di sebuah batu, dia pun mandi. Tiba-tiba Nabi kita bercerita, fafarra al-hajar bi thawbihi. Batu yang Nabi Musa letakkan baju itu tadi, batu tu bergerak dan lari. Ini pelik ni cerita dulu ni. Batu tu lari dengan baju-baju Nabi Musa. Fajamaha Musa bi athari yaqul thawbi hajar, thawbi hajar. Nabi Musa bila pusing tengok batu tu dah bergerak, dia pun kejar batu tu. Masa tu dia punya kain basahan pun dah tercabut sebab dia dah tak ada pakaian. Dia kejar-kejar sambil memanggil, batu, itu baju aku. Dia panggil batu. Ketika Nabi Musa berlari nak mendapatkan pakaian kering dia itu, kebetulan adalah orang duduk tepi-tepi jalan. Hatta nazarat Banu Israel ila sawati Musa, faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Ada sekumpulan orang kebetulan berehat, dia nampak Nabi Musa, lalu ternampak aurat Nabi Musa. Lalu seorang itu dia mengatakan, fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallah. Katanya, ish, molek sangat rupanya. Dia kata gitu. Lawa pada hak kita. Itu ayat. Lawa pada hak kita. Ini percakapan Bani Israel. Ahsan ma khalaqallah. Inilah kejadian Allah paling comel sekali. Dia gambar kemaluan Nabi Musa. Tuan-tuan, ada dah buku. Ini hadis ke Dr. Ustaz? Lain macam cerita ni hadis Muslim. Hadis Muslim. Kemudian kata Abu Hurairah yang bawakan hadis ini, faqamal hajar ba'da hatta nuzira ilai. Batu itu berhenti. Nabi Musa ambil baju dia. Fa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajar darban. Dia ambil tongkat, dia pukul batu tu. Pum. Maka kata Abu Hurairah, wallahi innahu bil hajar nadabun sittatun aw sab'atun darbu Musa alaihissalam bil hajar. Kata Abu Hurairah, demi Allah, pada batu itu terdapat bekas ataupun kesan 6 atau 7 pukulan Nabi Musa
Dia kena marahnya dia, batu tu curi baju dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi kita, antara punca Allah bawa Isra Mi'raj, jumpa dengan Nabi-Nabi yang senior dia, supaya dia rasa bahawa awak punya problem nothing, baby. This is nothing, man. Ini you punya senior lagi teruk lah, cerita benda dalam surah. Jadi Nabi kita jadi sabar. Sama juga balik kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun sama juga. Teringat saya dah satu peristiwa ketika Nabi Fathu Mekah. Nabi masuk ke Mekah bersama 10,000 sahabat dalam peristiwa untuk Mekah tahun 8 Hijrah, 10 Ramadan. Ketika Nabi masuk, orang Mekah panik. Orang Mekah tengok 10,000 orang datang daripada Madinah, dia orang panik. Apa sebab? Selama ni orang-orang ni kamu hina dia. Kamu kutuk dia, temuduga dia tak naik pangkat, kamu kerat ekonomi dia macam-macam. Sekali sekarang mereka datang dengan penuh kemegahan. Orang Mekah panik. Ada yang bijak sikit, pusing 360 darjah, lompat parti. Antaranya Abu Sufyan, selamatlah dia. Abu Sufyan ni di konglomerat merangkap politician yang sangat opportunis. Dia tengok orang ni, dia ikut orang ni. Dia tengok orang ni, dia ikut orang ni. Tapi kita pun tak mengata dia sangat. Dia Muslim, kita tetap hormat dia. Dan dia memang hebat. Abu Sufyan ni, pelik dia jadi begitu. Keturunan dia mengasaskan dinasti Umayyah yang memerintah seluruh dunia antara tahun 661 sampai 750. Jadi kalau dia pusing 360 darjah, tak pelik. Anak cucu dia semua jadi khalifah. Dia ni memang politician sejati, politikus, negarawan, statesman. Jadi bila dia tengok Nabi datang 10,000 orang, dia fikir, kalau aku lawan, nak selamat, cannot beat them, join them. Join lah. Dia pun join dengan Nabi. Faja'a Abu Sufyan faqala ya Rasulullah. Abu Sufyan terus minta izin nak jumpa dengan Nabi. Padahal selama ni dia kenat ke Nabi banyak. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah. Dan panggil Rasulullah. Biasa panggil Muhammad. Muhammad panggil. Dia pandai, dia orang politik, mulut manis. Ya Rasulullah. Ubidat khadra Quraisy la Quraisy ba'da al-yawm. Kata Abu Sufyan, wahai Rasulullah, hari ini binasalah puak-gerabuk Quraisy. Takkan ada orang Quraisy yang mampu bertahan pada hari ini. Kalau begini gaya orang Islam datang, jangan habislah kami. Apa jawab Nabi? Nabi pun politik cerdik juga. Kata Nabi, dah, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Oh, don't worry. Siapa-siapa duduk berlindung dalam rumah Abu Sufyan, aku tak kacau. Abu Sufyan pun tegak selalu. Tengok, dia petik nama aku. Dia sama-sama cekak politik belakang. Abu Sufyan pun tegak. Tengok, ramai-ramai disebut rumah aku. Berbondonglah orang pergi rumah Abu Sufyan, minta suaka politik. Waman alqas silah fahuwa aminun. Siapa-siapa yang letak senjata depan rumah, kita orang tak kacau. Waman aghlaqa babahu fahuwa aminun. Siapa-siapa kunci pintu rumah, juga kami tidak kacau. Kemudian selang beberapa ketika, dah tenang suasana, tak ada perlawanan, Nabi pun panggil semua orang Mekah. Orang Mekah yang dulu hina dia, kena pulau 3 tahun. Sahabat terpaksa makan kulit-kulit unta, jemur tengah panas buat biskut. Sekarang mereka dah takut dengan orang Islam, Nabi panggil semua. Hei orang Mekah, ya masyarakat Quraisy, mari sini semua. Semua kumpul takut. Ma turawna anni fa'ilun fikum. Awak semua agak kawan nak buat benda ke awak hari ni? Setelah apa yang buat kanat pada kita orang selama ni. Agak-agak awak, apa kita orang nak buat? Orang Quraisy takut. Jawab mereka, khairan akhun karim wa ibnu akhi karim. Wahai Rasulullah, sudah pastilah kami harap kau buat baik pada kami. Kerana awak keturunan orang baik-baik. Anak orang baik-baik. Ayah awak baik. Pak saudara awak baik. Dia bodek habislah sampai ketok kimonya habis sebut. Awak keluarga baik-baik, mestilah buat baik-baik pada kami. Takkanlah buat kena. Pandai jawab. Nabi kata, izhabu fa'antumut tulaqa.
Kalau begitu pergilah balik rumah masing-masing. Hari ini aku bebaskan semua. Kita tak ada hutang, kosong-kosong. Sahabat heran. Wih, lupa begitu ya. Bila berroboh, dia jemur tengah panas macam-macam kenak dia buat. Dia baling tuan kat tok dengan batu. Takkan ini boleh bebas begitu je. Di situlah kata para ulama, fa inni aqulu kama qala akhi Yusuf. Kata Nabi, aku hari ini awal aja. Oh. Okey. Kalau buka habis ni, buka ni. Kita sambung sikit lagi ya. Jadi bila sahabat tanya, takkan biar, kata Nabi, inni aqulu kama qala akhi Yusuf. Aku hari ini bercakap sebagaimana saudaraku Nabi Yusuf bercakap kepada adik-beradiknya. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata pada abang-abang dia, tidak ada cercaan pada kamu hari ini. Moga Allah ampuni kamu dan dialah paling penyayang antara yang penyayang. Surah Yusuf ayat 92. Maka Nabi kita, kenapa jiwanya jadi kuat setelah berjumpa dengan senior-senior dia tadi? Termasuklah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf banyak mengajar dia erti kesabaran. Apa sebab? Kita nak beri laluan pada azan, betul kan? Ya? Turkan. Turkan sikit je, nak habis lah. Apa sebab? Dia begini. Tuan-tuan sekalian, azan dulu. Azan dulu. Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
takbirkan sedikit saja kisah berkenaan Nabi Yusuf tadi. Kenapa Nabi kita boleh jadi maafkan semua orang Mekah? Sebab Nabi Yusuf mengajarkan kepada baginda, mu kena khianat oleh orang kampung je. Kawan dulu dikhianati adik-beradik sendiri. Awak kena tu tak teruk. Kawan adik-beradik kawan, khianat kawan sendiri. Dan Nabi Yusuf ni dia anak pada Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni ada 12 orang anak, 4 isteri. Kawanan dengan Lia ada 6 anak, Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Isakhar, Zabulon. Perkahwinan dengan Rachel dapat 2 anak, Yusuf dengan Bunyamin. Bunyamin dengan Yusuf adik-beradik sama mak. Anak dengan Bilha ada 2 anak, Dan dengan Naftali. Anak dengan Zilpa dapat 2 anak, Gad dengan Asyir. Jadi abang-abang dia ni, dia lah abang, lain mak je. Punyalah hati perut gelap. Dia campur Yusuf dalam perigi. Kita adik-beradik mana dia nak campur dalam perigi? Dalam tafsir Al-Alusi disebutkan Nabi Yusuf duduk dalam perigi 3 hari. Kecil lagi. 3 hari. Zaman itu tak ada CNN, tak ada BBC, tak adalah secara langsung nak mengangkat dia keluar macam yang di Morocco baru ni agak. Dia duduk pergi gelap gitu. Dan dijumpai oleh satu kafilah rombongan perniagaan. Dijual di Mesir. Perangai abang ni punya jahat. Satu kafilah selamat kan, ingatkan nak tolong selamat. Dok, jual pulak di Mesir. Daripada Palestin pergi ke Mesir. Kata Ibnu Mas'ud, begitu juga kata Ibn Abbas dan Qatadah. Sampai di Mesir, kafilah dijual Nabi Yusuf dengan harga 20 dirham. 20 dirham. Riwayat Mujahid kata 22 dirham. Kata Ikrimah dan Ibn Isa 40 dirham. Dalam riwayat daripada Al-Hasan, Nabi Yusuf dicampurkan dalam telaga masa umurnya itu 17 tahun. Bayang nak ambil SPM lah kalau umur sekarang. Apa perasaan dia? Abang buat kanan. Dan dia berpisah dengan ayahnya kerana dibawa ke Mesir, ke sana ke sini. 80 tahun dia pisah dengan keluarga dia. Dia umur panjang. Meninggal umur 120 tahun Nabi Yusuf. Abang ni buat kanan. Balik tipu ayah kata kena makan serigala dah bagai-bagai lagi. Tapi Allah rekodkan dalam surah Yusuf ayat 92. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ketika Nabi Yusuf dah jadi raja Mesir, dia titahkan cari semula abang dia dengan ayah dia. Nabi Yaakob dah tua sangat. Datang ke istana, abang ni semua takut. Matilah kita. Matilah. Adik kita jadi raja pula tak? Ni macam cerita zaman-zaman dulu. Jadi raja. Semua kata matilah kita. Ampun tuanku. Kita Nabi Yusuf dah. La tasriba alaikumul yawm. Hari ni tidak ada cercaan kepada kamu. Kamu semua abang saya. Yaghfirullahu lakum. Allah ampunkan dosa awak mudah-mudahan. Wa huwa arhamur rahimin. Sebab Allah Maha Penyayang. Menangis semua adik-beradik. Jadi Nabi Yusuf nak beri syarat pada Nabi kita. Muhammad, awak orang Mekah marah. Quraisy kutuk macam-macam. Itu orang kampung je. Kawan ni adik-beradik kawan. Lagi teruk. Tapi kau okey je 50, apa dia boleh kosong-kosong je. Maaf je lah. Jadi Nabi jadi besar jiwa. Maka inilah muslimin muslimat hikmah. Nabi kita dibawa peristiwa Isra berjumpa dengan satu persatu Nabi supaya memberi semangat lagi kepada baginda meneruskan perjuangan yang bukan mudah nak menyebarkan dakwah. Begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang pada malam ini. Moga-moga apa yang kita bahaskan menjadi manfaat kepada kita bersama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan, moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.